Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribu untuk berita Borneo Today TV malam ini. Perdana Menteri mengumumkan pelaksanaan program pemerkasa bernilai 20 bilion ringgit. Tan Sri Muhyiddin Yassin petang ini mengumumkan pelaksanaan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa bernilai 20 bilion ringgit bagi mengurangkan beban rakyat serta memacu pertumbuhan ekonomi negara. Perdana Menteri ketika mengumumkan pakej baru itu menjelaskan ia membabitkan suntikan fiskal baru kerajaan berjumlah 11 bilion ringgit. Pemerkasa akan menetapkan 5 fokus utama, iaitu mengawal penularan COVID-19, memacu pemulihan ekonomi, memperkukuh daya saing negara, memastikan agenda keterangkuman wilayah dan masyarakat serta mentransformasi ekonomi. Menerusi pemerkasa, 20 inisiatif baru dan sedia ada akan dilaksana menyentuh pelbagai bidang serta usaha bagi mengawal COVID-19. Pemerkasa turut memperluas penerima manfaat khususnya kepada kumpulan B40 wanita, belia serta orang kelainan upaya OKU. Beberapa inisiatif yang sebelum ini diumumkan dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana tahun lalu juga ditambah baik dengan pemberian peruntukan tambahan bagi pelaksanaan selepas ini. Antaranya Geran Khas Prihatin GKP 3.0 diperluas untuk 1 juta lagi usahawan lanjutan program subsidi upah. Bantuan kepada kontraktor J1 hingga G4 ditingkatkan. Pemberian tunai sekali bayar kepada kumpulan sasar yang kehilangan kerja daripada kelompok B40 serta penerima bantuan prihatin rakyat turut diberikan. Turut diumumkan menerusi pemerkasa penambahan peruntukan bagi program imunisasi COVID-19 untuk mempercepatkan sasaran imunisasi berkelompok pada Disember ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga ditambah baik. Fokus kini khususnya untuk lokaliti lebih kecil serta kluster tertentu, bukan lagi di seluruh negara dan negeri seperti dilaksanakan sebelum ini. Turut diumumkan dalam inisiatif pemerkasa kali ini adalah bantuan baru kepada sektor paling terjejas, khususnya pelancongan. Bagi memastikan isu kos sara hidup rakyat, penerusan subsidi juga dilaksana terhadap petrol serta produk gas cecair petroleum atau LPG. Sehubungan itu, kerajaan telah mengenal pasti 5 fokus utama program pemulihan dan pemerkasaan ekonomi sepanjang tahun 2021, iaitu mengawal penularan COVID-19, memacu pemulihan ekonomi, memperkokoh daya saing negara, melaksanakan agenda keterangkuman wilayah dan masyarakat dan mentransformasi ekonomi negara. Bagi melonjakkan semula aktiviti ekonomi, sukacita saya umumkan kerajaan akan melaksanakan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa bernilai 20 bilion ringgit dengan suntikan fiskal baru oleh kerajaan berjumlah 11 bilion ringgit. Pemerkasa akan menumpukan 20 inisiatif strategik bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi, menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor yang masih terkesan. Kerajaan Sabah sedia mengambil inisiatif membeli sendiri vaksin COVID-19. Kerajaan negeri akan mengambil inisiatif untuk membeli sendiri vaksin COVID-19 sekiranya bekalan vaksin untuk Sabah tidak mencukupi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagaimanapun yakin bekalan vaksin yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk negeri ini adalah mencukupi.
Ketua Menteri berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian bantuan mangsa kebakaran Kampung Lok Urai, Pulau Gaya di Dewan Serbaguna Sembulan siang tadi. Menyentuh pendaftaran vaksin yang rendah di Sabah, HJJ berharap lebih ramai rakyat Sabah akan mendaftar untuk menerima vaksin melalui MySejahtera. Katanya, pemberian vaksin ini diberi oleh kerajaan secara percuma sebagai langkah mengawal kes jangkitan COVID-19. HJJ yakin rakyat juga dalam proses mendaftar kerana kawasan di Sabah begitu besar dan bekalan vaksin belum lagi diterima secara menyeluruh. Sebelum ini, Kerajaan Sarawak menyatakan akan memperuntukkan dana bagi membeli vaksin sendiri sekiranya perlu dan mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata dana tersebut disediakan bagi memastikan kapasiti 70% penerima vaksin di negeri berkenaan dapat dicapai. Bantuan bakul makanan serta wang tunai RM500 daripada Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS disampaikan kepada semua mangsa kebakaran Kampung Lok Urai, Pulau Gaya Jumaat lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pemberian bantuan itu sebagai tanda keprihatinan kerajaan dalam membantu meringankan bebanan mereka. Bagi penempatan semula mangsa-mangsa kebakaran, kerajaan akan melihat semula kaedah untuk membantu mangsa terjejas kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Haji J berkata kerajaan negeri akan mencari jalan untuk membantu mangsa kebakaran agar mereka dapat tinggal di rumah yang selesa bersama keluarga. Pembangunan semula di kawasan yang terjejas akibat kebakaran itu juga sedang dikaji. Ketua Menteri berkata demikian di majlis penyerahan bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran Kampung Lok Urai, Pulau Gaya di Dewan Serbaguna Sembulan siang tadi. Seramai 65 orang ketua isi rumah menerima bantuan tersebut dan selebihnya akan diserahkan kepada keluarga yang turut terjejas. Kebakaran di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya kira-kira 8 malam Jumaat lalu menyebabkan 73 buah rumah musnah terbakar. Lebih 200 orang hilang tempat tinggal. Rakyat Sabah perlu terus menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS agar kestabilan politik di negeri ini dapat dikekalkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata kerajaan GRS belum sampai setahun mengambil alih tampuk pemerintahan di negeri ini. Namun pelbagai usaha dan inisiatif telah dilakukan untuk membantu rakyat serta membangunkan negeri ini. Bung yang juga Menteri Kejar Raya berkata kerajaan negeri telah membentangkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021 sehingga 2025. Pelan itu adalah kerangka hala tuju dan strategi bagi terus memacu ekonomi negeri dan sosioekonomi rakyat. Bung berucap dalam majlis makan malam bersama pemimpin GRS di Keningau baru-baru ini. Sehubungan itu, Bung mengajak pemimpin dan rakyat mempertahankan momentum kerjasama ini. Ia bagi memastikan apa juga yang dirancang oleh kerajaan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Menurutnya sudah tiba masanya bagi semua pihak bekerja keras membangunkan negeri ini dan mengenepikan soal politik kerana Sabah sudah jauh ketinggalan dari segi pembangunan. Katanya banyak masa dihabiskan untuk pilihan raya menyebabkan Sabah hilang fokus untuk membangunkan negeri. Beliau berkata kedudukan sosioekonomi rakyat perlu diberi keutamaan. Mengulas lanjut, Bung berkata kerajaan persekutuan telah meluluskan sejumlah 600 juta ringgit bagi pembinaan jalan menghubungkan Serudong di Kalabakan Tawau dengan Simanggaris Kalimantan, Indonesia. Jalan raya berkenaan dijangka akan membawa perubahan besar dalam memacu sektor ekonomi negeri. Justru rakyat perlu bersedia merebut peluang yang ada terutamanya dalam sektor pelancongan. Ia boleh dilakukan dengan menghasilkan produk-produk yang boleh dipasarkan kepada pelancong terutamanya dari Indonesia apabila projek jalan raya berkenaan siap dilaksanakan. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 31 kes
dilaporkan hari ini berbanding 38 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,001 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata 2 kes kematian dan 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 2 kes kematian itu dilaporkan di daerah Sandakan dan Kinabatangan. Kluster baru iaitu kluster Taman Ria 6 Tawau merekodkan 17 kes kumulatif. Kes indeks dalam kluster ini adalah seorang wanita berusia 46 tahun yang telah mengadakan majlis makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran di Tawau dengan disertai 20 yang lain. Tawau mencatatkan 11 kes positif hari ini diikuti Kota Kinabalu dengan 10 kes, manakala Nabawan dan Keningau masing-masing merekodkan 2 kes. 4 daerah, Kudat, Tuaran, Kota Marudu dan Putatan hanya mencatatkan 1 kes hari ini. 18 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah sempurna bertukar dari zon kuning ke zon hijau. 81 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 378 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 35,537 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. 286,559 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Mantan ahli parlimen antara 14 individu ditahan oleh penguatkuasa Jabatan Perhutanan Sabah kerana dipercayai memburu di kawasan hutan simpan berdekatan kawasan konservasi Maliau Basin Ahad lalu. Berdasarkan laporan Daily Express, 5 ekor rusa sambar atau dikenali sebagai payau oleh penduduk tempatan turut dirampas di lokasi kejadian. Difahamkan, kes tangkapan tersebut telah dirujuk kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk siasatan. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali dalam satu kenyataan petang tadi berkata tiada sebarang unsur campur tangan oleh pihak PDRM dalam siasatan kes ini. Kes ini disiasat sepenuhnya oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan dibantu PDRM dan Jabatan Perhutanan. Sehubungan itu, orang ramai diminta menghentikan penyebaran berita palsu dan spekulasi yang boleh mencemarkan nama baik polis kontingen Sabah. Tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Hazani, dalam serbuan itu, 14 lelaki ditahan bersama beberapa laras senjata api, 5 kenderaan pacuan 4 roda dan sejumlah bangkai binatang. 4 suspek yang ditahan adalah pegawai dan anggota polis. Kesemua suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis setelah diambil keterangan. Mereka ditahan atas kesalahan melakukan aktiviti pemburuan haram dan menyimpan hidupan liar yang dilindungi tanpa kebenaran di hutan simpan Sapulut Kalabakan Tawau Ahad lalu. Hazani berkata tangkapan itu dilakukan pasukan khas SFD Protek Jabatan Perhutanan Sabah pada 12.44 tengah hari di kem pembalakan Vividaya di kawasan hutan simpan tersebut. Kempen derma darah untuk tabung darah Hospital Queen Elizabeth I dan II dianjurkan Kelab Rekreasi Mimpagat Tokoh Sabah, KRMTS dan Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth. Setiausaha KRMTS Eddie Limbang berkata, kempen itu akan diadakan Sabtu ini di atrium utama IPCC Penampang bermula 10 pagi sehingga 4 petang. Katanya kempen derma darah itu adalah yang ketiga dianjurkan kelab berkenaan. KRMTS menganjurkan kempen derma darah setiap 3 bulan. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk membantu memastikan bekalan darah berterusan di hospital utama di Sabah. Kita ke perkembangan bola sepak Liga Super. Pemain Sabah FC perlu memperbaiki kelemahan sedia ada,
terutama memperbaiki gerakan penyudah untuk menjaringkan gol ketika berada di depan gawang gol pasukan lawan. Ketua jurulatihnya, Kurniawan Dwi Yulianto berkata, dalam perlawanan malam tadi menentang Sri Pahang FC yang menyaksikan Sabah tewas 1-2 di Stadium Darul Makmur Kuantan, bahagian serangan gagal memanfaatkan peluang menjaringkan gol. Ini kekalahan ketiga Sabah dalam 4 perlawanan Liga Super musim ini. Dalam perlawanan malam tadi, Sabah berjersi merah di Asak Pahang sebaik perlawanan bermula. Pahang mendahului Sabah menerusi jaringan penyerang import Yevhen Bokashvili di minit ke-55. Lee Tak menambah kekecewaan Sabah apabila menjaringkan gol kedua pada minit ke-70 meskipun dicabar Park Tae-soo sekaligus mengelirukan penjaga gol Sabah Randy Robson Rining. Penyerang import Sabah dari Indonesia, Sadil Ramdhani, menjaringkan gol Sabah menerusi satu sepakan percuma di minit ke-80. Namun, gol itu sudah terlambat untuk menghalang Pahang daripada mengutip 3 mata penuh di Stadium Darul Makmur. Menurut Kurniawan, sepatutnya bahagian serangan perlu lebih berani melakukan percubaan tepat ke arah pintu gol lawan bagi memastikan Sabah FC mampu mencatat kemenangan pada perlawanan akan datang. Katanya, Sabah FC sekurang-kurangnya mempunyai 5 peluang keemasan untuk menjaringkan gol malam tadi. Namun, percubaan kurang tepat serta kurang yakin di hadapan pintu gol menyebabkan bahagian serangan Sabah FC gagal menembusi gawang gol lawan. Kurniawan juga kecewa kerana kedua-dua jaringan Sri Pahang berpunca kesilapan yang dilakukan oleh pemain Sabah FC di kawasan sendiri. Sekian berita Borneo Tri TV malam ini. Saya Salbinus Saribun.